Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pagi Isnin ini kita dapat menyambung pembelajaran tadabbur suratul Mul, yang mana kita telah melalui dua siri. Yang pertama, kita telah mempelajari latar belakang bagi suratul Mul. Kemudian kita juga alhamdulillah telah mempelajari tentang kelebihan bagi surah Al-Mul. InsyaAllah pagi ini kita termasuk kepada ayat yang pertama. Okay. Nota, insyaAllah besok saya bawa lagi dalam 30 salinan. Semua sekali saya buat dalam 140 salinan. Jadi satu naskah berharga RM20. InsyaAllah besok saya bawa, tuan-tuan dan perempuan rahimani wa rahimakumullah. Ya, kedai tu mission ni dah rosak lah. Kena dengan suratul Mul. Masya Allah. Okey, tak apa, insyaAllah nanti kita bawakan. Baik, bagi siapa-siapa yang suka melihat dalam bentuk salinan lembut, iaitu soft copy, moga-moga tuan-tuan dah dapat salinan soft copy. InsyaAllah saya telah edarkan kepada beberapa sahabat kita. Begitu juga saya telah edarkan kepada Bilal Syarifuddin. Moga-moga tuan-tuan dapat kan PDF soft copy. Alhamdulillah. Baik, kita mulakan dengan ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka adalah maha berkat. Alladzi biyadihil mulku, yang menguasai pemerintahan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia yang maha berkat tadi merupakan maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okay. Ayat yang pertama ini ada tiga perkara, ada tiga perihal berkenaan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah berkenaan dengan Allah itu, ia adalah tabaraka, dia maha berkat. Nombor satu adalah Tuhan itu dia maha berkat. Isu yang kedua, Allah ini dia menguasai segala kerajaan. Nombor tiga, Allah ini dia maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Okay. Ketiga-tiga perkara ini dia saling berkaitan antara satu sama lain. Perkaitan dia adalah bagaimana Allah itu dia mentadbir kerajaannya, pemerintahannya. Maka jawapannya, Allah mentadbir segala kerajaan itu dengan penuh keberkatan. Bagaimana Allah Ta'ala boleh menguasai segala pemerintahan? Allah menjawab, kerana dia itu berkuasa di atas setiap sesuatu. Okay.
Namun apa itu disebut maha berkat? Apa itu tabaraka? Apa itu berkat? Al-Imam Al-Qurtubi ketika mengulas ayat yang pertama ini, beliau mengatakan kalimah tabaraka adalah berasal daripada perkataan tafa'ala yang membawa maksud berkahnya Allah itu yang banyak dan melimpah-limpah. Okay, jadi kalau tabaraka tu maha berkat, berarti kita letak maha, maknanya Allah ni segala keberkatan, bukan berkat tu sikit, tetapi berkatnya banyak dan melimpah-limpah. Itu tabaraka. Okay, kita dalamkan sikit lagi. Apa itu maksud berkat? Ada dua makna. Apabila sebut tentang berkat, dia mesti ada kaitan tentang al-khair, iaitu kebaikan. Apa itu berkat? Kebaikan, manfaat, faedah. Tapi macam mana berkatnya Allah? Kebaikan yang banyak, manfaat yang banyak, faedah yang banyak, dan dia berkembang. Dia bukan makin kurang, tapi makin bertambah kebaikan Allah Azza wa Jalla nak bagi kepada hamba-hambanya. Makna yang kedua bagi perkataan berkat adalah kebaikan yang banyak tadi tu, dia sentiasa akan ada dan dia tidak hilang, dia berterusan sampailah hari kiamat. Itulah berkat. Jadi kalau kita gabungkan maha berkat Allah dengan dia menguasai kerajaan, Tuhan nak bagi tahu macam mana dia mentadbir segala kerajaan ini adalah dengan penuh keberkatan. Apa itu keberkatan? Allah mentadbir kerajaan ini dengan banyaknya kebaikan. Bukan kebaikan tu makin kurang, semakin bertambah. Dan kebaikan tu tidaklah hilang, dia berterusan sampailah hari kiamat. Sebab tu kalau ditanya kerajaan siapa yang paling berkebajikan, kerajaan siapa yang paling adil, kerajaan siapa yang paling banyak memberikan manfaat, jawapannya adalah kerajaan Allah Azza wa Jalla. Okey, setakat ni boleh faham tentang tabaraka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita ringkaskan perbincangan. Jadi sebelum kita masuk kepada Allah tu menguasai segala kerajaan, ringkasan dia, apa maksud berkat? Kebaikan yang banyak dan dia berkekalan. Allah Ta'ala ni, dia mentadbir kerajaan dia, pemerintahan dia, bukan sekadar berkat tu hanya untuk dunia saja, tetapi berkatnya juga sampailah ke hari akhirat. Okey. Dalam nota tu saya ada nukilkan penggunaan kalimah berkat di dalam Al-Quran, tapi kita tak akan kupas semuanya. Tetap boleh tengok dekat situ, lebih kurang ada 9 kalimah di dalam Quran yang merujuk kepada berkat. Contohnya baraka, barakna diulang 6 kali di dalam Quran. Tabaraka ada 9 kali di dalam Al-Quranul Karim. Dan kalau tuan nak tahu, cari perkataan berkat-berkat dalam Quran ni, tuan akan dapati ada perkataan mubarakan, mubarakatun, mubarak. Okey, dalam banyak kalimah berkat ni, kalimah tabarakalah yang paling banyak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, sebanyak 9 kali. Dan mudah ingat, kalau jumpa perkataan tabaraka, ia dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan perbincangan
ulama tafsir. Baik, mudah saja. Ayat yang pertama tadi, kenapa Allah Ta'ala kata dia maha berkat? Kita dah tahu definisi dia. Kata Al-Imamu Ibn Kathir, Allah mulakan ayat pertama tu sebenarnya dalam dia nak kata dia maha berkat, sebenarnya dia memuji dirinya yang maha mulia. Kenapa dia kata dia maha berkat? Sebenarnya di sebalik kata dia maha berkat, sebenarnya Allah Ta'ala nak mengangkat dirinya sendiri. Allah Ta'ala saja yang boleh memuji dirinya, mengangkat dirinya. Baik. Kemudian kita masuk kepada perbahasan. Apa maksud alladhi biyadihi? Okey, alladhi biyadihi, kalau kita terjemahkan pada ayat itu, menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, dia kata alladhi biyadihi maknanya adalah tentang kekuasaan dan pemerintahan Allah Azza wa Jalla. Okey, saya ringkaskan, saya tak perlu nak sebut satu persatu sebab waktu kita sangat terbatas. Nanti tuan boleh tengok kepada nota, insya-Allah kalau tuan baca berulang kali, insya-Allah boleh faham. Baik, kita masuk kepada ulasan yang lebih lanjut. Dalam ayat pertama tadi, Allah sebut dia menguasai kerajaan. Dialah yang menguasai pemerintahan. Tetapi sejauh mana kerajaan Allah, seluas mana kerajaan Allah? Al-Imamu Qurtubi mengatakan kerajaan Allah itu meliputi kerajaan langit dan juga kerajaan bumi. Dan kerajaan Allah itu bukan sekadar dunia ni masih ada, tetapi sampai ke akhirat kerajaan Allah itu tetap kekal. Okey, boleh faham setakat ni? Kalau kerajaan manusia ni bertukar-tukar, kejap tukar, pening. Tapi kerajaan Allah dia kekal. Okey, jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kalau tuan-tuan ada kesempatan nanti, kalau tuan-tuan rujuk di dalam Quran, jumpa perkataan mulku ataupun al-mulku, Allah ada ulang sebanyak 42 kali. Dalam Quran cari perkataan mulk ataupun al-mulku, akan ada jumpa 42 kali. Dan tidak semua perkataan mulku di dalam Quran merujuk kepada pemerintahan Allah, tetapi kadang-kadang dipakai kepada pemerintahan manusia. Okey, kalau dalam Al-Quran nak tengok al-mulku tu tentang Allah Azza wa Jalla, kita lihat dalam nota tu saya telah letakkan senarai ayat, nombor ayat, nombor surah yang ada menyebut perkataan mulku, al-mulku. Kita tengok dekat dalam senarai table tu. Tetapi ingat, tidak semua perkataan mulku dalam Quran merujuk kepada kerajaan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang Allah ada sebut perkataan mulku, tetapi Allah merujuk kepada kerajaan Sulaiman alaihi salam, seperti mana suratul Baqarah ayat 102. Begitu juga tuan-tuan akan jumpa dalam suratul Zuhruf ayat nombor 51. Okey, jelas tuan-tuan dan puan? Boleh saya lanjutkan? Okey. Kalau tuan-tuan nak melihat dengan lebih mendalam, tuan-tuan boleh lihat dalam nota tu, slide nombor 71, saya ada senaraikan bagaimana kerajaan Allah itu. Kita tengok ada daripada suratul Baqarah sampailah kepada surah Al-Buruj. Kalau saya nak senaraikan semua ayat ni letak dalam nota tu, memang lagi tebal lah. Itu pun dah memang nampak macam tebal. Tapi saya letakkan saja senarai ayat dia. Nanti kalau tu tak ada waktu, bukan ada waktulah, memang kena cari waktu, cari waktu kosong untuk cari ayat tu. Contohnya Al-Baqarah
ayat 107 Allah ada cerita tentang kerajaan dia. Sebab dalam surah Al-Mulk Allah tak sebut seluas mana kerajaan dia, merangkumi apa, Allah tak sebut secara jelas. Tetapi cara dia macam mana? Cari ayat-ayat yang saya senaraikan ini, tu takkan jumpa Allah cerita kerajaan dia macam mana, kerajaan dia bagaimana. Kalau dia memiliki kerajaan dia buat apa. Okey, di antara ayat tersebut saya ada nukilkan dalam suratul Al-An'am ayat nombor 73. Kerajaan Allah ni tuan-tuan, kalau dunia ni binasalah, kiamatlah dunia ni, kerajaan Allah tidak akan hilang. Dia kekal sampailah hari ditiup sangkakala. Begitu juga kalau kita tengok dalam surah Al-Jathiyah ayat 27, Allah kata walillahi mulkus samawati wal ard wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yakhsharul mubtilun. Allah kata bagi Allah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan ketika berlakunya hari kiamat. Okey, itu untuk penerangan tentang kerajaan Allah. Sebab ada negara yang bangga dia kuasa besar dunia, dia memiliki kekuatan tenteraan, dia memiliki aset sekian-sekian, dia negara yang kaya. Dia tak sedar bahawa yang dia itu berada di bawah salah satu kerajaan kecil-kecil yang Allah Ta'ala yang menjadi pengaturnya. Baik, tuan-tuan, kita lanjutkan kepada makna tengok dalam surah Ali Imran ayat nombor 26. Sebab saya tak dapat nak ulas panjang sebab waktu kita sangat terbatas. Cukuplah penerangan dengan kadar ini. Untuk kita baca saja ayat 1 ni, kita dah nampak, kita dapat rasa hebatnya kerajaan Allahu Azza wa Jalla. Okey, kerajaan Allah ni meliputi dunia, betul? Meliputi hari akhirat. Sesiapa yang dia dapat jawatan, dia ada kuasa pemerintahan, sebenarnya siapa yang bagi? Kalau kita kata yang di-Pertuan Agong mengesahkan sekian ada kuasa, tetapi manusia-manusia yang ada kuasa ni, siapa yang bagi? Dalam surah Ali Imran ayat 26, kita baca ayat ni, Allah Ta'ala kata apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, engkau kena katakan kepada mereka, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa mulki, kuasa pemerintahan. Allah kata apa? Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang mencabut, yang menghilangkan kuasa pemerintahan daripada siapa yang engkau kehendaki. Nampak tak? Allah Ta'ala sebenarnya yang apa? Memberikan satu kumpulan ini kuasa. Allah juga yang menarik kuasa itu. Semua itu Allah yang kehendaki. Lepas tu Allah Ta'ala kata, engkau muliakan siapa yang engkau nak muliakan, dan engkau boleh menghina siapa yang engkau kehendaki. Dan di hujung tu, dan di sisi engkaulah sahaja adanya kebaikan. Okey, cukup dengan ulasan Allah itu alladzi biyadihil mulku. Jadi kita terus pergi kepada perkara ketiga ayat pertama itu. Allah kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, wa huwa ala kulli syai'in qadir ni, para ulama tafsir kata, kalau tengok terjemahannya maknanya apa? Dan dialah di atas setiap sesuatu maha berkuasa, kan? Okey, kalau tengok ulasan tafsir, para ulama kata dialah satu-satunya pentadbir
terhadap semua makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Hebat tak Allah? Allah ni dia adalah raja bagi segala raja. Allah ni adalah pemerintah bagi segala pemerintah. Dialah sepatutnya satu-satunya pentadbir bagi semua makhluk dia. Allah Ta'ala ni dialah yang takbir kita sebenarnya. Sekejap dia buat kita macam ni, sekejap dia atur kita macam ni, sekejap dia bagi kita musibah, sekejap dia bagi kita kebaikan. Kerana Allah dialah yang kita berada di bawah kerajaan dia. Maka Allah mentadbir ikut kehendak dia. Tidak ada yang boleh menentang hukumnya, dan tidak akan Allah itu diminta untuk dipertanggungjawabkan ke atas apa yang dia lakukan. Boleh faham tak maksudnya? Kita tak boleh nak salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa bagi kami musibah? Tuhan, kenapa bagi kami rezeki kami sikit? Tuhan, kenapa? Allah Ta'ala tidak boleh kita persoalkan sama sekali. Kenapa? Kerana keperkasaan dia, kebijaksanaan dia, keadilan dia. So siapa yang sepatutnya kita kena agungkan, kita kena sebut-sebut, adalah Allahu Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita tengok sedikit lagi ulasan daripada Imam Qurtubi. Apa maksud Allah tu berkuasa atas setiap sesuatu? Kata Imam Qurtubi, Allah Ta'ala ni dia berkuasa dari sudut nak mengurniakan in'am, mengurniakan nikmat, wantiqam, dan juga memberikan hukuman. Faham tak maksud dia? Allah ni dia punya berkuasa dia tu, dia boleh bagi nikmat, dia juga boleh bagi apa? Dia juga boleh bagi hukuman azab. Okey, moga-moga penjelasan untuk kali ini dapat memberikan kefahaman tentang ayat yang pertama. Kita terus masuk kepada pengajaran ayat. Okey, jumpa pengajaran ayat, tuan-tuan dan puan. Okey, pengajaran nombor 1 yang kita dapat belajar pada pagi ini, alhamdulillah, kita dapat belajar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber bagi segala keberkatan, bagi segala kebaikan. Ini kita kena pegang yang ini. Tak ada siapa pun ada kuasa berkat. Orang kata ni berkat, ni berkat, ni berkat. Kita kata apa pun yang kita kata dia berkat, tetapi sumber keberkatan tu sebenarnya adalah dari siapa? Dari Allahu Azza wa Jalla. Okey, nombor 2, kita dapat belajar kekuasaan di dunia ni sebenarnya adalah kurniaan Allah. Betul tak? Siapa yang dia rasa dia berkuasa, mungkin dia kata sebab rakyat yang pilih dia, tapi pada hakikatnya siapa yang kurniakan? Jawapannya adalah Allahu Azza wa Jalla. Nombor 3, kita dapat belajar Allah Maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Tak ada siapa boleh kalahkan Allah, tak ada siapa boleh tentang Allah. Nombor 4, kita dapat belajar Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mampu untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki. Sebab apa? Sebab dialah pentadbir sebenar-benarnya kepada seluruh alam. Baik, tuan-tuan, kita terus pergi kepada tindakan selepas tadabbur. Dalam nota tu saya ada nukilkan ada 6 tindakan yang kita boleh ambil daripada ayat pertama. Sikit lagi boleh tuan-tuan, saya ambil waktu sikit lebih. Cutikan hari ni kan? Tuan-tuan jangan sambut pula. Cuti, alhamdulillah. Tindakan pertama, kita kena tambahkan keyakinan kita setelah kita faham bahawa segala berkat itu adalah dari Allahu Azza wa Jalla. Kena pegang macam tu. Contohlah kita kata, okey, air ni ada berkat, tapi hakikatnya air ni siapa yang bagi berkat? Jawapannya adalah Allah. Kena pegang begitu. Nombor 2, tindakan kita adalah, kalau tadi kita belajar sesiapa yang dia dapat kuasa sebenarnya Allah yang bagi pada dia, maka dia kena buat apa? Dia kena gunakan kuasa yang ada pada dia
untuk mencari redha Allah Azza wa Jalla. Jangan Allah kehendaki dia memiliki kuasa, dia guna kuasa itu untuk tentang Allah, lawan Allah, buat maksiat, buat dosa, zalim pada manusia. Itu adalah tidak benar sama sekali. Tindakan yang ketiga, kita kalau tahu bahawa Allah lah yang mentadbir kita, dialah yang memiliki kuasa, maka kita janganlah terpedaya, janganlah bangga, jangan bongkak dengan kuasa yang kita miliki. Sebab apa tadi dalam surah Al-Imran, Allah boleh cabut kuasa itu, Allah boleh bagi kuasa itu, Allah boleh hina dia suka, dia boleh memuliakan siapa yang dia suka. Tindakan nombor 4, kita tidaklah sepatutnya mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, sebab banyak kebaikan Allah dah buat pada kita. Betul tak tuan-tuan? Kan tadi maha berkat kan? Cuba tuan-tuan senaraikan sepanjang tuan-tuan hidup, apa kebaikan yang tuan-tuan dapat dari Allah Azza wa Jalla? Allah buat apa? Banyak kebaikan Allah bagi. Jadi jasa baik Allah yang tidak mampu untuk dikira ini, maka kita ambil tindakan, janganlah syirikkan Allah Azza wa Jalla. Tindakan nombor 5, kita bertawakallah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Tindakan yang ke-6, jangan takut pada mana-mana makhluk Allah Azza wa Jalla, kerana makhluk dia tidak ada kuasa. Siapa yang ada kuasa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan penutup dia, dalam nota itu saya ada nukilkan satu hadis yang Nabi SAW pernah memberi pesanan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita boleh baca dulu, insya-Allah. Nanti kita besok kita ambil sedikit waktu untuk kupas ayat yang pertama, lepas tu kita terus masuk kepada ayat yang kedua. Kalau saya nak kupas hadis-hadis ni agak panjang sikit, sebab waktu pun dah 27 minit 28 saat. Saya dah lebih dah daripada kebiasaan. Baik, tuan-tuan dan puan, kita sambung besok boleh? InsyaAllah. Bukan saya tak nak habiskan, tapi dia agak panjang, terkejar-kejar saya menyampaikan maklumat pun tak bagus. Sebab besok kita nak bincangkan lagi, kita kena buat apa setelah kita tahu Allah ni memiliki segala kerajaan. Kita akan bincangkan sedikit pada pengajaran daripada ayat yang pertama, kemudian kita masuk kepada ayat yang kedua, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang belum mendapat nota bercetak, saya mohon maaf, sepatutnya dapat pagi ni, tapi saya dimaklumkan pihak tersebut, pembekal itu tidak dapat menyiapkan dalam tempoh yang dikehendaki. Baik, kita tak pecat dia, ya, kita teruskan memberikan khidmat kepada beliau. Baik tuan-tuan dan puan, saya mohon maaf salah silap, lebih sikit waktu. Kita jumpa sambungan dia esok pagi insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.